Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu atammani akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Muhammadin abdillah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang yang Allah Taala terus berikan kepada kita. Dan kita sekali lagi bertemu, dan pertemuan kita adalah dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan bicara kita, di mana kita akan baca ayat-ayat surah Al-Kahfi bermula ayat 83 sehingga ayat 93 insya-Allah. 83 sehingga 93. Okey, seperti biasa saya cari dulu volunteer. Ada volunteer ke? Nak baca? Tak ada. Nak baca? Boleh cuba. Boleh cuba. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kita baca satu ayat. Yang mana? Tak. Ayat. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. Okey, baik. Sebelum ni saya dengar tadi baca auzubillah dengan bismillah. Tapi perbezaan, kenapa kita kuatkan baca auzubillah minasyaitanirrajim di luar solat, tapi dalam solat kita tak kuatkan baca auzubillah minasyaitanirrajim? Sebab dalam solat orang akan takbir, benda yang dia akan baca adalah Quran. Dia tak akan baca lain. Dia tak akan baca buku ke apa ke. Tapi dekat luar, orang tak tahu kita nak buat apa. Okay, so kita nak bagi tahu pada orang di sekeliling kita bahawa kita nak baca Al-Quran, maka kita kuatkan bacaan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okay, sebab nak bagi tahu supaya orang yang berada di sekitar kita dia aware, oh orang ni nak baca Quran, kita kena kalau nak bercakap lahankan sikit suara. Okay, ataupun siapa nak dengar bacaan Al-Quran, orang ni sedang nak baca Al-Quran Al-Karim. Okay, maka sebab tu kita digalakkan. Dua-dua kita baca A'udzubillah, tapi digalakkan untuk kuatkan bacaan A'udzubillah di luar salat untuk isy'ar, untuk bagi tahu pada orang kita nak baca Al-Quran. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Okey, baik. Okey, baik. Kita tengok ayat ni, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Okey, wa yas'alu, ingat huruf-huruf yang mati, maka dia ada sifat-sifat khusus bagi dia. Ada hams, ada rakhawah, ada qalqalah. Okey, 'an dzil qarnain. Okey, ra bila dia mati, maka bezakan antara lantunan dan getaran. Qarnain, dzil qarnain. Qara adalah lantunan. Kita tak nak qara, kita nak qarnain. Nampak dia punya, kalau ada bunyi i keluar dekat belakang ataupun a keluar dekat belakang, itu adalah lantunan. Qarnain ataupun qarnain. So itu tandanya ada lantunan. Okey, getaran qarnain. Nampak dia tak ada i ataupun a yang keluar selepas dia. Baik, kemudian qul sa'atlu. Qul sa'atlu, ta kita kata sebelum ni jaga makhraj ta, jangan larikan daripada makhraj dia. Okay, sebab ada orang bila ta ni dia suka lepaskan lidah daripada makhraj ta. Makhraj ta ujung lidah, belakang gigi atas. Okay, so jangan lepas. Sa'atlu, jangan sa'atlu. Okay. Sa'atlu alaikum minhu dhikra. Ayuh, kita sambung. إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Boleh kita dengar sekali lagi sambil kita jaga sabdu dia. إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Okey, baik. Kita tengok inna, kita jaga dia punya mat ya. Sebab inna yang pendek dia adalah taukid, penegas. Tetapi inna dia adalah penegas dan dinisbahkan kepada kami. Inna. Okey, maksudnya ada kami di situ. Okey.
Inna makkanna. Okey, dan jaga sabdu. Sabdu ni penting. Okey, dia bukan penting hanya untuk kata terbitan, tetapi bila ada sabdu, maka kita sebut sebelum ni, apa fungsi sabdu? Tak ingat tak? Awal-awal dulu kita cerita. Apa fungsi sabdu? Ya, dua fungsi sabdu. Apa dia? Untuk satu, penegasan, dan satu lagi adalah menunjukkan peristiwa tu berulang banyak kali. Ya. Okey. Inna makkanna lahu fil ardi. Okey, fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Yang lain semua mudah insya-Allah. Cuma kalau kita berhenti dekat fil ardi, okey, maka jaga, kalau kita berhenti dekat perkataan fil ardi, maka jaga istitalah yang ada pada ta. Okey. Kita sama. Fa'atba'a sababa. Jaga pada ta. Fa'atba'a sababa. Fa'atba'a sababa. Aywa, masya-Allah. Okey, cuma jangan break lori. Okey. Break lori macam mana? Fa'atba'a sababa. Nampak dia punya sin jadi panjang, ba pun jadi panjang. Pendekkan. Fa'atba'a sababa. Okay, kita sambung insya-Allah. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha ta'rubu fi 'ainin hamiyat. Macam mana kita nak berhenti kalau berhenti dekat hamid? Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha ta'rubu fi 'ainin hamiyatin wa wajada 'indaha. Okey, tadi Haji berhenti dekat hamid. Okey, so tengok ta yang dekat hujung perkataan hamiatin, ta ni dipanggil ta marbutah. Okey, ta marbutah di mana ta pada asal dia maftuhah, dia macam ba, macam ta, macam tha yang terbuka tu. Tapi kadang-kadang ta ni ditulis dengan tertutup. Dipanggil marbutah, yang diikat, yang ditutup. So ta marbutah ni bila kita nak berhenti atas dia, maka kita berhenti dengan ha simpul. Hami'ah. Okey, fi 'ainin hami'ah. Aywa. Okey. Wa wajada 'indaha qauma. Aywa. Baik, kita sambung. Qulna. Qulna ya zal qarnaini imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Okey, baik. Itu hatta idza balagha maghrib asy-syams. Huruf ghain dia tebal dan dia mati. Ghain mati ada apa? Ada hams ke? Ada qalqalah ke? Ada apa? Ada rakhawah. Okey, rakhawah iaitu deretan bunyi. Bunyi dia tak boleh stop. Ghain punya bunyi dia tak akan stop sampai dia masuk pada ra. Maghribash, nampak? Maghribash syams. Aywa. Ta idza balagha maghribash syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah. Aywa. Wa wajada 'indaha qauma. Aywa, insyaallah. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Baik, kita tengok dekat sini ada huruf mad hatta. Okey, imma, dua-dua imma. Okey. So panjangnya berapa ni? 4. Okey. Kita punya bacaan Hafs an Asim dia ada dua cara bacaan Hafs an Asim dia ada dua tariqah, dua jalan. Satu jalan dipanggil Asy-Syatibiyah. Syatibiyah. Satu lagi dipanggil Al-Jazariyah. Tapi dia banyak dipanggil Al-Taibah. Jazariyah. Syatibi ni tok guru kepada Al-Jazari. Ni tok guru dia. Okey, tapi Al-Jazariyah dia ada kita ada dua jalan. Okay. Yang dominan dekat Malaysia ni adalah bacaan tariqah Asy-Syatibiyah. Okay, walaupun boleh baca dengan tariqah Al-Jazariyah, dia ada dua jalan. Al-Jazariyah ni dia ada dua jalan pula. Satu jalan dipanggil Al-Fili.
bukan gajah Nama orang tu diberi gelaran Al-Fil. Dan satu lagi jalan dipanggil Zar'an. Hari ni boleh dengar Lepas ni sebelum ni Hasan Nasir ni dengar macam satu je. Okay, so jalan bacaan ni dia ada sesuatu yang dipanggil sebagai adab bacaan, adab riwayah. Okay, maksudnya kalau kita ambil daripada tariqah Syatibiyah, maka kita kena baca dengan cara Syatibi, riwayatan. Okay, kalau kita ambil daripada tariqah Al-Jazariyah, kena baca dengan cara riwayat Imam Ibn Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Okay, so yang dominan dekat Malaysia adalah tariqah Asy-Syatibiyah. Okay, di mana tariqah Asy-Syatibiyah ni mana-mana asal kepada mad jaiz mufasil, mad wajib muttasil, maka ia dibaca dengan 4 harakat. Okay, dibaca dengan 4. Yang datang 2, 5, 6, ini semua dalam tariqah Al-Jazariyah. Okay, so kalau kita baca yang dominan dekat Malaysia, walaupun boleh baca 2, baca 3, baca 5, okay, tetapi bila kita ambil riwayat, macam contoh kalau saya ajar tariqah Syatibiyah, sebab ini yang dominan. Okay, maka kita kata mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, maka kita baca 4 harakat. Sebab apa? Adab dengan riwayah. Okay, riwayahnya ambil daripada Nabi SAW dengan 4 harakat, maka kita sambung 4. Melainkan orang yang dah belajar riwayah Jazariyah, maka dia nak baca 2, dia nak baca 3, dia nak baca 5, dia nak baca 6, boleh baca. Okay, sebab Jazariyah dia ada cara bacaan dia. Ada perubahan-perubahan tertentu dalam Al-Quran. Ada yang perkataan dha'f jadi dhu'f. Okay, so itu perubahan pada riwayah. Okay, boleh? Okay, baik, kita sambung ayat 87. Qala amma man zalama fasawfa nu'azzibuhu summa yuraddu ila rabbihi fayu'azzibuhu 'azaban nukra. Baik, kita pendekkan sekarang. Summa yuraddu ila rabbihi. Okay, baik. Dalam ayat ni qala amma man zalama. Okay, kita sebut sebelum ni bahawa dengung dia ada 2 jenis, mengikut huruf yang datang selepas huruf berdengung. Kalau selepas huruf berdengung tu huruf nipis, maka nipiskan dengung tersebut. Kalau huruf yang datang tu huruf yang tebal, maka tebalkan dengung. Kat sini huruf dha dia tebal. Okay, dan tebal dia bukan tebal sikit-sikit tebal itba', tebal maksimum. Okay, sebab ketebalan ni dia ada tingkatan dia. Ada tebal biasa isti'la je, dan ada tebal itba' pada 4 huruf sad, dad, ta dan za. Okay, qala amma man zalama. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibu. Okay, bila ada za dan kemudian ada bunyi huruf yang dekat-dekat dengan za, okay, maka kita kena bezakan antara huruf ni. Okay, fasawfa nu'adzibuhu. Okay, tambah lagi kalau perkataan tu bila datang huruf yang kawan dengan dia membawa maksud yang lain. Okay, contoh dekat sini fasawfa nu'adzibuhu. Kalau kita pakai zal, maka dia datang daripada azab. Azab, Allah Ta'ala bagi azab. Tapi kalau kita pakai zai, nu'adzibuhu, dia datang daripada perkataan al-azbu. Apa al-azbu? Sedap. Minum air, rasa air itu sedap, dipanggil al-azbu. Okay, so kalau kita sebut dekat sini dengan zai, qala amma man zalama fasawfa nu'azzibuh, maksudnya sesiapa yang melakukan kezaliman, iaitu kekufuran, maka kami akan beri kesedapan pada dia. Makna dia dah berubah. Sebab tu kita jaga dengan perbezaan zal dengan zai. Okey, di mana zai hujung lidah jumpa gigi, hujung gigi bawah. Zal hujung lidah jumpa dengan hujung gigi atas. Nu'adzibuhu. Okay, kalau nu'adzibuhu dia gigi bawah. Okay, nu'adzibuhu. Yes. Thumma yuraddu ila rabbih. Nu'adzibuhu cantik, bunyi ha dia kemas, masya-Allah. Sebab ramai orang dia hilangkan bunyi ha belakang tu. Fasawfa nu'adzibuhu. Kita tak nak kita nak hu. Nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra.
Masya-Allah. Sambung je. Masya-Allah. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. Okey, baik, kita tengok. Ada jazaan dan al-husna. Ingat lagi tak sebelum ni kita cerita macam mana apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Apa kita buat? Kita datangkan, ada orang panggil nun iwad, ada orang panggil nun wiqayah. Okey. Jazaa'anil husna. Okey. Mana? Tengok ayat dia. Okey. Jazaan ni ada tanwin. Okey. So macam mana nak masukkan tanwin dengan so tak boleh nak masuk. Okey, maka kita pecahkan dia. Kita pecahkan dia dengan sebutan dia. Okey, jazaan. Okey, jazaan. Okey, nampak. Ni bunyi dia an. Okey. Jazaan al-husna. Okey, so nun mati kat sini tak boleh nak masuk dengan hamzah wasal, tak boleh, dengan lam pun tak boleh. Macam mana nak sambungkan nun dengan lam? So apa kita buat? Kita buang baris mati ni, gantikan dia dengan baris bawah. So dia jadi jazaa'anil husna. So boleh nampak Okey. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu. Bila dengung, ingat dengung dia tak ada harakat lain, dia ada dua harakat dia. Okey, maka kita dengungkan dua harakat. Falahu jazaa'anil husna. Okey, boleh nampak itu apa cara dia, kita pecahkan. Kaedah dia bila tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Okey, kita sambung wasanaqul. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. Ayuh, okay, jaga dia punya hams yusra. Okay. Baik, masya-Allah, sama. Masya-Allah. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. Ayuh. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا. Okey, baik, kita tengok hatta berapa harakat? 4. Okey. Tapi dah. Okey, hatta ada lagi sampai 93. Tak boleh. Jap, saya ambil ayat ni dulu. Hatta idza balagha matli'a asy-syams. Ingat lagi macam mana kita nak qalqalahkan pada huruf yang tebal? Okey, seolah-olah dia baris atas. Matli'a asy-syamsi wajadaha tadlu'u 'ala qaumin lam naj'al. Okey, kita sebut tentang huruf jim. Apa yang tak boleh ada pada jim? Angin. Okey, jangan ada naj. Naj'al lahum. Aywa, hati-hati ya. Naj'al lahum mim mati selalu dianak tirikan. So hati-hati. Lahum min duniha sitra. Aywa. Kita sambung. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. Okey, kadzalika wa qad ada qalqalah wa qad. Okay, dan kemudian ada dan walaupun boleh kita nak bawa ke arah atas tapi kita nak bezakan tebal dan nipis, maka dal biasanya kita bunyikan dengan i kat belakang wa qad. Okay, dan tapi ta ahadna bima ladaihi khubra. Jangan abaikan ha tu. Sebab ha ni menunjukkannya dia ada dhamir, kata ganti diri. Kalau ha tu hilang, maka makna ayat tu dia akan berubah jauh pergi. Okay, so bima ladaihi khubra. Dia macam orang selalu hilang dalam selawat kan. Sallallahu alaihi
wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Terlalu cepat sangat Ustaz. Ya, dia tak cepat pun dia hilang juga. Sebab ha ni huruf yang lemah, sangat lemah. Dia duduk dekat kita punya kerongkong yang paling jauh daripada mulut. So bila kita nak keluarkan ha ni, dia susah nak keluar. Maka sebab tu kita kena bagi tenaga pada dia. Okey, alaihi, okey, ladaihi. Okey. Sebab tu banyak ha, terutama kita dekat masyarakat Malaysia ni, dia banyak keluar ikut hidung sebab senang. Ladaihi, hi. Dia banyak keluar hi. Okey. So kita tak nak, makhraj ha adalah kerongkong bukan hidung. Okey, ladaihi, hi. Baik, kita sambung. Summa atba'a sababa. Ayuh, cuma hati-hati jangan break lori Sababa. Ayuh. Baik, kita sambung insya-Allah. Hatta idza balagha baina as-sadaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Baik. Kita tengok perkataan sadain, dia ada dua sabdu. Okey. Bainas sadain. Okey. Hatta harakat idza balagha bainas sadaini wajada min dunihima qauma. Kadang-kadang ada orang, saya lupa nak sebut tadi. Dalam ayat-ayat ni dia ada perkataan wajada. Okey, wajada. Okay, kadang-kadang kita sebut sebelum ni antara tempat yang kita nak berhenti bila ayat-ayat yang tak ada tanda waqaf ni. Antara tempat yang kita boleh guna untuk berhenti adalah sebelum huruf waw. Lalu ada orang berhenti sebelum wajada. Hatta idza balagha matli'a asy-syams wajadaha 'ala hatta idza balagha baina as-saddain wajada. So waw wajada ni dia bukan kata sambungan ni. Dia adalah sebahagian daripada perkataan wajada, mendapati. Okey. Wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Aywa. Okey, baik. Kita tengok perkataan jazakumullahu khairan. Okey. Ayat 83, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yas'alunaka 'an dzil qarnain, dan mereka bertanyakan kepada kamu wahai Muhammad berkenaan dengan Zulqarnain. Wa yas'alunaka, siapa yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang Yahudi, orang kafir Quraisy. Macam mana tahu orang kafir Quraisy? Sebab surah ni surah Makkiyah, surah yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu dekat Makkah mana ada orang Yahudi lagi? Mana ada orang Kristian? Yang ada orang yang nak bertanya soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala ataupun orang kafir Quraisy yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Lalu riwayat yang kita cerita pada permulaan surah ini, antara sebab turunnya surah ini adalah pertanyaan daripada orang kafir Quraisy. Wa min qablu yastaftihun walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Okay, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ni mereka sentiasa berhubung dengan orang kafir Quraisy. Wa yas'alunaka, orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi SAW tentang Zulqarnain. Lalu daripada mana mereka dapat tentang Zulqarnain? Sedangkan orang kafir Quraisy ni, mereka ni bukanlah orang yang hebat tentang sejarah. Sejarah ni pula sejarah yang kita tak tahu berlaku zaman bila. Zulqarnain ni adalah orang yang kita tak tahu berlaku pada zaman bila. Sebab tu kita tak boleh nak ta'yin, kita tak boleh nak bagi tahu Zulqarnain ni siapa. Dia Alexander the Great ke, Iskandar mana ke, Iskandar Puteri ke. Kita tak boleh nak bagi tahu dia ni siapa. Sebab apa? Sebab kita tak tahu dia hidup zaman bila. Zaman Nabi Musa ke, zaman Nabi Isa ke. Bahkan ada pandangan yang mengatakan Zulqarnain ni adalah orang yang hidup pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sampai ke awal yang tu.
Okay, sebab tu kita tak boleh nak tentukan siapa dia Zulkarnain yang dimaksudkan. Dan yang keduanya, kalau kita tengok penceritaan Allah Ta'ala tentang Zulkarnain ni, dia adalah raja, tetapi raja yang tak ada negara. Sebab Allah Ta'ala cerita dia ni, kerja dia adalah untuk mencari orang-orang ataupun menjaga rakyat dia. Pergi kiri, pergi kanan, pergi timur, pergi barat, pergi kawasan Bainas Saddain. Tak diceritakan bahawa dia memiliki sebuah negara, nak mentadbir, memerintah sebuah negara. Okay, maka sukar untuk kita cari siapa dia raja ataupun orang yang memiliki kekuasaan seperti ini. Okay, sebab biasa raja ni dia ada tempat dia ada singgasana dia. Tapi yang ini Allah Ta'ala cerita dia hanya berjalan di atas muka bumi. Maka sebab tu sebahagian pandangan mengatakan bahawa Zulkarnain ini adalah Nabi. Okay, dia raja dan dia Nabi. Pasal apa dia Nabi? Sebab bila dia tak duduk satu tempat, bermakna dia dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan risalah dakwah yang Allah Taala beri pada dia. Okay, tapi semua ni pandangan. Kita tak ada bukti, tak ada hujah yang kukuh nak kata dia ni Nabi. Tapi yang kita boleh kata dia adalah seorang pemimpin ataupun seorang raja yang saleh, kerana Allah Ta'ala rakamkan ceritanya di dalam Al-Quran. Tapi sebelum kita cerita tentang Zulkarnain, wa yas'alunak, mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang Zulkarnain. So, dan Zulkarnain ni ada dalam kitab-kitab terdahulu yang Allah Ta'ala turunkan, okay, pada syariat sebelum Nabi SAW. Dan orang kafir Quraisy ni, bila mana mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang Zulkarnain, membuktikan bahawa mereka ada kaitan dengan syariat sebelum Nabi SAW. Pasal apa kita sebut yang ni? Pasal ada satu isu yang tak apa ni tengah rakam. Ada satu isu yang diperdebatkan, yang menceritakan tentang status ibu bapa Nabi. Status ibu bapa Nabi. Terutama tulisan tak berapa cantik. Okey. Ibu bapa Nabi SAW mati dalam keadaan beriman atau kufur pada Allah Ta'ala. Okay. So pandangan dominan dekat Malaysia ni, ibu bapa Nabi mati beriman. Dekat Malaysia ni ibu bapa Nabi mati beriman. Tu sebab saya cakap Nabi-Nabi ibu bapa ni mati beriman. Ada pandangan itu. Hatta cerita yang Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yang bapa dia jual berhala pun dikatakan bahawa itu bukan bapa dia tapi pakcik dia. Okey, tapi nak cerita status ibu bapa Nabi SAW. Okey, sebab bila keluar pandangan yang lawan arus perdana ni, dia akan trigger sesuatu. Okey, so nak tahu status ibu bapa Nabi SAW. Lalu pandangan yang dominan dekat Malaysia ni adalah ibu bapa Nabi SAW mati dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa alasan dia? Alasan dia kerana ibu bapa Nabi SAW hidup pada zaman fatrah. Zaman fatrah, zaman yang tak ada Nabi, tak ada syariat, tak ada apa sampai pada orang tu. Maka menyebabkan orang tu tak boleh nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kenal pun Allah Ta'ala siapa. Dia tak kenal Muhammad tu siapa. Dia tak kenal, tak pernah dengar pun nama Islam tu apa dia. Okay, kalau dia dengar pun dia tak tahu apa benda Islam. Ini zaman fatrah. Okay, yang mana Nabi SAW menyebutkan orang-orang yang hidup pada zaman fatrah ni, mereka akan melalui satu proses ujian dekat akhirat kelak. Untuk Allah Ta'ala tentukan sama ada mereka ke syurga ataupun neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Ta'ala tidak akan azab satu kaum yang tidak datang kepada mereka nabi ataupun ajaran para nabi. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tak akan azab sesuatu kaum yang tidak datang kepada mereka nabi, sehingga kami datangkan kepada mereka para nabi. Lalu ramai orang yang berhujah dengan zaman sebelum kedatangan Nabi SAW. Orang kafir Quraisy ni berada pada zaman fatrah. Kenapa ramai sangat yang sembah berhala? Kenapa ramai sangat tak beriman pada Allah Ta'ala? Kerana mereka pada zaman fatrah. Cuma kita nak membuktikan adakah betul mereka ini pada zaman fatrah.
Okey, lalu bila mana ada pertanyaan seperti ini, menunjukkan bahawa mereka ada hubungan dengan ahli kitab. Okey, ahli kitab duk bertanya pada orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy duk bertanya kepada ahli kitab. Maksudnya ada hubungan, bukannya sekadar muncul 2-3 orang yang datang untuk buat haji ke Mekah ke. Ya, ada orang Yahudi, orang Kristian datang untuk buat haji dekat Mekah. Waraqah bin Naufal seorang dia hidup terpencil. Zaid bin Amr bin Naufal yang Nabi SAW kata yub'atsu ummatan wahidah. Dalam zaman jahiliah ni dia seorang dia akan dibangkitkan sebagai satu generasi. Yang maksudnya dia seorang yang beriman dekat Mekah pada zaman dia. Okey, lalu zaman fatrah ni bila mana ada kaitan, maksudnya orang-orang dekat Makkah Al-Mukarramah ni mereka bukanlah terasing dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lalu bagaimana kita nak katakan bahawa mereka ni hidup zaman fatrah? Okey, bahkan kalau kita tanya orang-orang yang datang, orang kafir Quraisy yang bahkan orang yang datang buat haji dekat Makkah Al-Mukarramah kan. Haji kan daripada zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Mereka buat haji tawaf tu pakai syariat siapa? Benda yang Nabi SAW kita cerita pagi tadi. Nabi duduk dekat Gua Hira, bertahanus ataupun bertahanuf dekat Gua Hira, nak asingkan diri ketika mana masyarakat dia dekat Makkah tu nampak teruk sangat. Nabi duduk dekat dalam Gua Hira. Nabi buat apa kat Gua Hira? Takkan duduk saja. Kalau nak tidur baik duduk kat rumah. Tapi Nabi pergi kat Gua Hira untuk bertahanus, maksudnya nak cari Tuhan Allah SWT. Dengan cara siapa? Dengan cara Nabi Allah Ibrahim AS, tariqah Ibrahimiyah. Okay, lalu macam mana Nabi tahu ada cara Nabi Ibrahim AS kalau syariat Nabi Ibrahim tak sampai dekat Makkah Al-Mukarramah? Maksudnya syariat para Nabi sebelum Nabi SAW telah sampai di Makkah Al-Mukarramah. Maka kita tak boleh nak kategorikan orang di Makkah secara spesifiknya. Orang dekat Makkah ni sebab dia tumpuan orang, kita tak boleh nak kategorikan mereka sebagai zaman fatrah. Okay, sebab tu ada pandangan hatta Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Baihaqi ni semua ulama-ulama Asy'ariyah dan Syafi'iyah. Okay, mereka Asy'ariyah dan Syafi'iyah. Okay, mereka pun berpandangan bahawa ibu bapa Nabi SAW mati dalam keadaan kufur, tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hadis Nabi SAW, abi wa abuka finnar, bapa aku, bapa kamu dalam neraka. Istazantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li, aku minta izin pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta ampun untuk ibu aku, tapi Allah Taala tak izinkan. Okay. So menunjukkan bahawa ibu bapa Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan itu tidak mencacatkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebelum tu dah ada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang bapa dia adalah bukan sekadar penyembah berhala, tapi orang yang dapat kontrak untuk supply berhala kepada masyarakat dia. Okey. So wayas'alunak, bila Allah Ta'ala cerita tentang wayas'alunak, dan soalan-soalan yang biasa ditanyakan adalah sama ada perkara-perkara gaib macam roh ataupun berkaitan dengan kisah umat-umat terdahulu, menunjukkan orang kafir Quraisy ada makrifah, ada pengetahuan tentang kaum terdahulu. Lalu antara soalan mereka adalah Zulkarnain. Okay, kerana orang-orang Yahudi mengatakan bahawa cerita ini tidak ada yang mengetahuinya melainkan datang daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana para nabi terdahulu. Okay, kerana orang kafir Quraisy ni mereka mencari jalan. Okay, walaupun pertanyaan mereka bila ditanya kenapa tanya, lalu mereka kata kerana nak membuktikan kenabian Nabi SAW, tetapi sebenarnya pertanyaan mereka adalah untuk membatalkan kenabian Nabi SAW. Maksudnya kalau Nabi tak dapat jawab, tengok Muhammad dia bukan Nabi ni. Okay. So itu soalan-soalan daripada orang kafir Quraisy. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka bertanyakan kepada kamu wahai Muhammad tentang seorang lelaki yang nama dia Dzulqarnain. Lalu kenapa nama dia Dzulqarnain? So ini ada khilaf di kalangan para mufassir. Kenapa dinamakan sebagai Dzulqarnain? Satu,
Antara pandangan yang ada adalah kerana dekat kepala dia ada tanduk. Sebab qarn maksud dia tanduk. Qarnain, dua tanduk. Zi mempunyai, yang mempunyai dua tanduk. Okay, so zaman sekarang pun dah ada cerita dipanggil Hellboy. Ada dua tanduk kat kepala. Orang-orang Hollywood ni mereka nak buat cerita dia, walaupun cerita tu mengarut, tapi dia ada asas. Okay, so cerita bahawa ada makhluk yang macam manusia dan mempunyai dua tanduk. Okay, lalu diceritakan bahawa Zulkarnain dinamakan Zulkarnain kerana ada dua tanduk. Okay, lalu kita ni pula hidup pada zaman sains dan teknologi. Okay, lalu kita kata tak logik ada manusia yang ada dua tanduk. Lalu pergilah pada pandangan seterusnya. Pandangan yang seterusnya adalah kerana penampilan yang ada pada Zulkarnain, sama ada pada pakaian dia ataupun pada singgah sana dia, menampakkan seolah-olah dia ada dua tanduk di atas dia. Okay? So macam kita pun ada bayangan juga bila ada orang Viking, orang yang ada dekat Norway, dekat Denmark tu, Scandinavian, dia ada pakai topi yang ada dua tanduk. So nampak macam wah ni dua tanduk. Ataupun singgah sana dia ada dua tanduk. Okay, so dinamakan sebagai Zulkarnain. Okay. Lalu kita pun kata boleh juga, pandangan yang boleh diterima. Namun pandangan yang lebih baik adalah pandangan yang ketiga ini. Okay, kenapa dinamakan Zulkarnain? Kerana qarn ini bukanlah tanduk yang sebenar, tetapi benda yang mewakili, simbol kepada timur dan barat. Okay, kerana dia, Allah Ta'ala cerita, dia pergi ke tempat terbit matahari, dia pergi ke tempat terbenam matahari, iaitu timur dan barat. Lalu bila dia memiliki dan menguasai timur dan barat, seolah-olah dia memiliki timur dan barat ni bagaikan tanduk, Zulkarnain. Okay, so itu tiga pandangan yang ada berkenaan dengan siapa dia Zulkarnain. Okay. Lalu Allah Ta'ala tidak detailkan siapa dia Zulkarnain. Nabi SAW pun tidak menceritakan siapa dia Zulkarnain. Yang ada pun adalah penceritaan daripada para tabi'in. Bila mana dah masuk ramai orang, terutama orang Rom dan Parsi masuk dalam Islam, ahli kitab pun dah banyak masuk dalam Islam, barulah mereka membicarakan siapa Zulkarnain. Okay, kalau tak sebelum tu tak ada bicara tentang Zulkarnain. Okay, dan bila mana Allah Ta'ala tak detailkan siapa dia Zulkarnain, bermakna apa dia? Dia tidak ada kepentingan tertentu untuk kita tahu siapa dia Zulkarnain. Tapi yang Allah Ta'ala nak bagi tahu adalah apa yang Zulkarnain ni buat. Okay, maka Allah Ta'ala kata pada Nabi SAW, "Qul, wahai Muhammad, beritahu kepada manusia, sa'atlu, aku akan bacakan, alaikum minhu dhikra." Nampak? Nabi SAW, Allah Ta'ala kata sa'atlu, Nabi hanya akan baca sahaja. So benda yang kita tak tahu, lalu kita nakalkan daripada orang, maka nakalkan sebiji. Nakal ni maksudnya kita copy paste. Okay. So ini amanah ilmu. Amanah ilmu bila kita ambil, kita jangan tambah rempah dalam tu. Jangan tambah dekat sebelum dia ke, dekat selepas dia ke, bawa macam mana ia dibawa. Okay, sebab tu Nabi SAW sebut tentang hadis Nabi SAW. Rahimallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Nabi SAW kata Allah Ta'ala bagi keceriaan, kenikmatan pada siapa? Orang yang dengar hadis Nabi SAW, dia simpan, dia hafal, dan dia ceritakan hadis tu seperti mana Nabi SAW sebut. Sebab tu adab sebahagian orang bila dia baca hadis Nabi SAW, dia baca kat belakang tu au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Okay, sebab apa? Bila kita nak cerita amanah yang ada adalah kita menyampaikan seperti mana ia datang pada kita. Okay, sama macam syariat Allah Subhanahu Wa Taala.
Syariat yang kita pernah sebut sebelum ni, bahawa para ulama yang datang selepas Nabi SAW ni, mereka hanya mewarisi tugas Nabi SAW dan syariat Nabi SAW. So dengan kata lain, tugas kita hanya apa yang Allah Ta'ala turunkan pada Nabi SAW, ambil dan sampaikan. Itu je tugas kita. Hatta Allah Ta'ala kata pada Nabi SAW, in alaika illal balagh fazakir innama anta muzakkir. Tugas kamu hanya menyampaikan, tugas kamu hanya memberi peringatan. Ini tugas para Nabi dan Rasul. Lalu kalau kita lari daripada tugas ni, ini yang menyebabkan ada pandangan tu, ada pandangan ni, ada. So ini antara sebab dia. Bila kita lupa bahawa syariat ni adalah copy paste. Okay, dia bukan copy dan adjust baru kita paste. Tak ada. Ya, copy paste. Qul sa'atlu. Nabi tak tahu tentang Zulkarnain. Okay, lalu Nabi bagi tahu pada orang kafir Quraisy, datang esok. Allah Ta'ala kata, Qul sa'atlu. Bagi tahu kamu akan bacakan. Okay, bukan datang daripada Nabi, bukan kajian daripada Nabi, tapi Nabi hanya baca apa yang Allah Ta'ala sampaikan. Minhu, bukan seluruh kehidupan, tapi sebahagian. Minhu, daripada zikra, daripada minhu, sebahagian daripada kisah kehidupan Zulkarnain ni. Zikra, zikr adalah ucapan. Sebab tu kita sebut sebelum ni bahawa sesuatu bacaan itu untuk dijadikan sebagai zikir, maka dia mesti kena ucap. Okay? At least paling kurang pun bibir kita bergerak. Okay? Dalam hati tengah baca ni, subhanallah, 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 tapi dalam hati okay? Ia tidak dikira zikir, sehinggalah kita lafazkan, maka baru dikira sebagai zikir. Okay? Qul sa'atlu alaikum minhu dhikra. Okay, lalu Allah Ta'ala mula bercerita tentang Zulkarnain. Inna makkanna lahu fil ard. Okay. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu bahawa kami sesungguhnya, maksudnya dengan takkid, dengan penegasan. Makkanna, kami telah menetapkan kedudukan dia. Makkanna daripada perkataan makan, tamkin. Tamkin maksudnya makan tu tempat. Lalu dia nak kekal dekat tempat tu, dia perlukan kepada tamkin. Okay, inna makanna lahu fil ard. Lalu kita nak dapat macam Zulkarnain. Inna makanna lahu, tamkin maksudnya dia kedudukan dia kukuh dan stabil atas muka bumi ni. Lalu kita pun nak sama macam Zulkarnain juga. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dekat ayat mana? Allah Ta'ala sebut alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Ayat tu sebelum dia ayat apa? Di dalam surah apa surah dia, saya tak ingat dah. Surah An-Nur ke? Alladzina immakkannahum fil ardi. Surah An-Nur rasanya. Sekejap kita tengok surah An-Nur. Mana surah An-Nur? Kita nak tengok apa sebab yang membolehkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan tamkin kepada orang di atas muka bumi. Surah An-Nur itu surah apa? An-Nur. An-Nur. Okey, sekejap. Surah An-Nur ni ayat lain. Alladzina immakkannahum fil ardi. Dekat mana? Siapa ada? Al-A'raf, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa. Okey, baik, itu kesan dia. Okey. Dalam surah An-Nur Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita sebab yang membolehkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi tamkin kepada manusia. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu antara sebab tamkinnya seseorang di atas muka bumi ini dua je. Yang pertama, keimanan mereka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, dengan erti kata lain, iman yang betul-betul iman tanpa ada syirik, tanpa ada kufur pada Allah Ta'ala. Dan mereka membuktikan keimanan mereka dengan amal soleh. Siapa ada dua benda ni je, maka Allah Ta'ala janji pada dia dapat tamkin di atas muka bumi. Okay. So ayat 55 surah
An-Nur Allah Ta'ala cerita sebab tamkin. Lalu kita tahu bila mana Allah Ta'ala cerita tentang Zulkarnain, makanna lahu fil ard, kami memberikan tamkin, kedudukan yang kukuh dan stabil di atas muka bumi, kerana dia seorang yang beriman pada Allah Ta'ala dan dia adalah orang yang banyak beramal saleh. Okay. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami, yang ini kelebihan Allah Ta'ala beri kepada Zulkarnain, di mana Allah Ta'ala berikan kepada dia min kulli syai'in sababa. Setiap perkara, setiap benda yang berlaku pada dia ada nak cerita macam mana sababa ni. Katalah seorang yang nak jadi doktor, bila dia nak jadi doktor, dia kena ada kemahiran tertentu. Macam dulu, saya punya cita-cita dulu masa sekolah rendah nak jadi doktor. Tahu? Apa yang menyebabkan tak jadi doktor? Sebab bila tengok darah badan jadi lembek. So macam mana nak jadi doktor? Tengok darah banyak pengsan. So tak boleh. Dia tak kena untuk jadi doktor. Dia tak ada muahilah. Dia tak ada kelayakan untuk menjadi seorang doktor. Tapi orang yang ada macam Zulkarnain ni, dia nak jadi raja, maka dia kelayakan dia untuk jadi raja ada. Dia nak jadi seorang guru, maka kelayakan dia untuk jadi guru ada. Sebab guru ni bukan hanya dia kena cerap maklumat, dia kena pandai juga untuk macam mana nak ceritakan maklumat tersebut. So Allah Ta'ala kata setiap urusan Zulkarnain ni Allah Ta'ala dah sediakan bagi dia sababa. Dia nak buat apa pun sebab dia dah ada, kelayakan dia dah ada. Ni benda yang susah semua orang dapat. Tamkin atas muka bumi, ya, semua orang boleh dapat bila beriman dan beramal saleh. Tapi untuk dapat buat semua perkara yang kita nak buat atas muka bumi ni, nak jadi seorang bapa yang baik, kalau ada company pun nak jadi bos yang baik, nak jadi anak yang baik, kita nak kumpulkan semua tu sekali dalam diri kita, susah. Tapi Zulkarnain ni Allah Ta'ala bagi. Nak jadi apa? Dia nak jadi engineer pun dia ada kelayakan. Nanti kita tengok dia jadi engineer. So nak faham bahasa pun orang lain mungkin susah nak faham, hatta bahasa isyarat sekalipun. Tapi Zulkarnain jumpa dengan orang yang tak boleh nak bercakap dengan manusia, tapi dia boleh faham apa benda yang orang ni nak. So kelebihan Allah Ta'ala bagi pada Zulkarnain adalah nak buat apa pun sababah. Allah Ta'ala bagi sebab yang membolehkan untuk dia buat perkara tersebut. Fa'atba'a sababa. Lalu dengan sebab yang Allah Ta'ala jadikan, yang membolehkan dia, Allah Ta'ala nak cerita tentang perjalanan dia. So lalu nak berjalan ni perlukan kepada kenderaan, perlukan kepada bekalan, perlukan kepada orang-orang untuk teman, nak bantu. Lalu semua ini Allah Ta'ala sediakan kepada Zulkarnain. Sebab ada orang dia nak jadi pemimpin, tapi orang tak nak kat dia. So dia tak boleh nak jadi pemimpin. Dia hilang sebab yang membolehkan dia untuk jadi seorang pemimpin. Tapi Zulkarnain ni apa dia nak, Allah Ta'ala sediakan bagi dia. Susah nak jumpa orang yang perfect macam ni. Fa'atba'a sababa. Lalu dengan sebab yang Allah Ta'ala bagi, dia pun fa'atba', dia ikut sababa. Dan sebab yang Allah Ta'ala bagi pada dia pada penceritaan kali ini adalah dia sebagai seorang malik. Ini riwayat-riwayat yang datang daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mengatakan bahawa hatta Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan bahawa ini adalah malika, seorang raja yang saleh. Lalu dia menggunakan kelayakan dia sebagai seorang raja untuk dia tengok rakyat dia. Hatta idza balagha maghrib asy-syams. Dan ada orang yang cerita bahawa dia pergi ke maghrib asy-syams, ke matla'i syams untuk jumpa rakyat dia. Tetapi yang zahirnya bahawa dia sedang mencari orang untuk jadi rakyat dia. Dia pergi ke timur dan barat untuk menyebarkan dakwah ataupun menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu hatta idza balagha maghrib asy-syams, lalu dia pun bergeraklah sehingga dia sampai ke tempat maghrib asy-syams. Macam mana nak pergi ke maghrib asy-syams?
Zaman dulu bukan macam sekarang. Sekarang ni senang nak pergi ke tempat terbit terbenam matahari. Lalu dia nak pergi macam mana? Allah Ta'ala bagi kemampuan pada dia untuk dia boleh tahu jalan untuk pergi ke tempat terbenamnya matahari. Maghrib Syams adalah terbenam, ghurub, terbenam matahari. Dan kita pun ada waktu solat yang nama dia maghrib. Kerana apa? Kerana waktu maghrib ni adalah waktu terbenamnya matahari. Permulaan terbenam matahari sehingga habis matahari terbenam, itulah waktu maghrib. Okey. Kita sekarang ni banyak bergantung kepada azan. Dia nak tahu masuk waktu maghrib, dengar azan. Dia nak tahu masuk waktu isyak, dengar azan. Tapi asal kepada waktu salat adalah kita kena tengok awal matahari terbenam, itu masuknya waktu maghrib. Ketika langit masih ada merah, tak ada cahaya matahari, habis dah, tapi ada oren-oren lagi, menunjukkan dia dah start terbenam. Sehinggalah habisnya waktu maghrib adalah tak ada cahaya langsung di ufuk, memang gelap semata-mata. Dekat situ masuknya waktu isyak. Dan semua ni boleh dilihat dengan mata kasar. Tak perlu kepada alat tertentu ke, kiraan tertentu ke, boleh dilihat dengan mata kasar. Sebab apa? Sebab semua ni diceritakan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kalau benda ni tak boleh nak dilihat dengan mata kasar, Nabi tak akan cerita pada kita lah. Sebab benda ni khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam je tengok. Tapi bila Nabi sebarkan pada kita, Nabi cerita waktu solat Zuhur masa bila, Asar masa bila keadaan dia, Maghrib masa bila, Isyak, Subuh masa bila. Menunjukkan semua ni boleh dilihat dengan panca indera kita. Sebab tu kita kadang-kadang kes yang berlaku kan, yang selalu berlaku dalam bulan puasa, Bilal dia tak sabar nak buka puasa, dia pun azan awal. Kita pun dengar azan Bilal, dia tengok. Kita bila dengar azan Bilal, kita buat apa? Makan lah, nak tunggu apa. Tapi rupa-rupanya tak masuk waktu lagi. Sebab apa? Sebab azan walaupun dia penanda kepada masuknya waktu salat, tetapi tak semestinya dia tepat kena. Sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu, Nabi SAW dah bagi tahu bahawa waktu solat kena tengok ini, sekian, sekian dan sekian. Dan sekarang ni sebab teknologi yang berkembang, maka kita bergantung kepada ilmu falak. Kita bergantung pada kiraan. Orang kira kecondongan matahari berapa, pada waktu ni berapa. Sebab kalau tak, waktu zuhur adalah pada waktu kalau kita keluar tengah hari, bila kita letak ni ada bayang-bayang kan. Ada satu waktu dia takkan ada bayang-bayang. Dia akan bayang-bayang tu hilang. Kita pun tunggu je. Tunggu dia keluar je bayang-bayang. Tu masuk waktu zuhur. So 4 minit je kalau nak tunggu pun. Daripada waktu tak ada bayang-bayang sampai ada bayang-bayang adalah 4 minit. 4 minit pun sebab kita belajar geografi lah. Dia punya kiraan masa dia. So 4 minit. Waktu asar, bila bayang-bayang ni jadi 2 kali ganda daripada panjang objek dia. Nampak? So itu asal kepada masuk waktu salat. Tapi kita sekarang dah berpindah kepada, sebab tu pada awal kemunculan takwim ni, ilmu falak ni, dia jadi perbahasan. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Sebab kita lari daripada asal ni. Tapi kiraan tu dibuktikan tepat. Maka kita boleh terima. Cuma sampai pada waktu azan yang ni dipersoalkan. Sebab kadang-kadang azan ni perbuatan manusia, dia boleh berlaku kesilapan. Sebab tu ada orang dia berhati-hati. Dia berhati-hati bila nak masuk waktu subuh, dia dengar orang ni azan, dia kata, ni azan tak masuk waktu gini, tak nampak pun fajar putih. Kan dulu ada kempen. Kalau kita pergi dekat contoh UAE, pernah UAE kan, ada orang dah habis solat subuh, baru ada jemaah baru nak solat. Sebab dia kata apa? Azan yang awal ni tak sama dengan waktu fajar keluar dekat langit. Kan? So ada orang dia memang masih bergantung kepada fajar. Nak cerita bahawa benda ni boleh dilihat dengan mata kasar. Lalu Zulkarnain pun pergi ke Maghrib Syams, sampai ke tempat terbenamnya matahari. Wajadaha taghrubu fi ainin hami'ah. Maka Zulkarnain mendapati bahawa matahari ini terbenam dekat ain, dekat satu mata air. Ain adalah mata, tapi dekat sini maksudnya mata air. Hami'ah, mata air yang ada tanah berwarna hitam.
Okey, fi ainin hamiyah. Lalu kita pun tanya, wah, rupanya matahari ni ada tempat terbenam dia. Okey, dekat satu kawasan yang mata air di sekitarnya ada tanah yang berwarna hitam. Kat mana nak jumpa? Kat mana kita nak pergi cari benda ni? Okey. So kenapa Allah Taala cerita matahari ni terbenam dekat satu mata air yang berwarna hitam, tanah dia berwarna hitam, hamiyah. Hamiyah ni ataupun hamiyah, ada maksudnya. Hamiyah ni panas. Benda yang narun hamiyah, kerana neraka tu panas. Okay. So hamiyah maksudnya tanah yang baru dibakar, so jadi color dia warna hitam gelap. Okay. Lalu kalau kita cari kawasan ni, kita tak akan jumpa. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala sedang menceritakan tentang pandangan Zulkarnain. Zulkarnain, dia tengok matahari itu terbenam, seolah-olah matahari itu terbenam dekat dalam satu mata air yang ada tanah warna hitam depan dia. Lalu pergilah kat mana-mana tempat yang kita boleh tengok sunset kan? Okay, boleh tengok matahari terbenam. Apa yang kita nampak? Biasa kita nak tengok matahari terbenam, kita pergi kat mana? Tepi pantai. Ya, dekat laut. So, apa yang kita nampak dekat laut tu? Kita akan nampak orang, matahari tu sedang masuk dalam air. Betul tak? Dan laut dekat depan kita tu jadi colour apa? Dia jadi colour gelap kan? Siang nampak biru, nampak hijau. Tapi bila matahari terbenam, maka nampak dia gelap. So Allah Ta'ala ceritakan tentang apa yang Zulkarnain pandang. Dia pandang matahari itu masuk dalam air, dan kemudiannya air itu bagaikan tanah yang berwarna hitam. Okay. So sampai dekat situ, wajada indaha qauma. Lalu Zulkarnain mendapati ada satu kaum duduk dekat situ, sekumpulan manusia, masyarakat. Qulna, kami berkata kepada Zulkarnain. Okey, dan qulna ini juga menunjukkan bahawa Zulkarnain dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itu sebahagian orang mengatakan Zulkarnain adalah nabi. Okay. Walau bagaimanapun kita tak tahu status sebenar Zulkarnain ini. Kita hanya cerita apa Allah Ta'ala cerita pada kita. Qulna ya Zulkarnain, kami berkata, wahai Zulkarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, wahai Zulkarnain, kamu jumpa dengan kaum ni, lalu buatlah apa kamu nak buat dengan mereka. Kamu nak seksa mereka ke? An tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Okay, sama ada kamu nak mengazab mereka, tu'adziba, kamu nak azab mereka, wa imma an tattakhidha fihim, ataupun kamu nampak ada kebaikan pada kaum ni, sama ada kaum tu sendiri baik, ataupun ada orang-orang tertentu yang baik, ataupun ada kemahiran tertentu yang kamu perlukan. Okay, maka kamu ambillah kelebihan ini daripada mereka. Okay. So sebahagian orang dia kata tempat yang Zulkarnain pergi ini adalah dekat kawasan Atlantic Ocean. Okay, hujung Atlantik. So itu semua pandangan orang lah. Okay. Lalu bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. So menunjukkan bila mana Allah Ta'ala mengizinkan Zulkarnain untuk mengazab kaum ini, menunjukkan kaum dekat situ adalah kaum yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, di mana dengan orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tengok permulaan dia. Allah Ta'ala kata an tu'adziba. Okay, kamu kena mula dengan mengazab mereka. Okay, kerana Allah Ta'ala nak ajar pada kita bahawa seorang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukanlah bermakna Allah Ta'ala suruh Zulkarnain pergi perang, bunuh mereka ke, tidak. Tetapi Allah Ta'ala nak supaya orang beriman sentiasa tunjuk izzah dia bila berhadapan dengan orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Macam isu yang sedang berlaku sekarang ni. Isu apa? Oh, Masya Allah. Isu stalking. Okay. Isu stalking. Okay. Kita tak tahu siapa punya kerja, siapa punya perangai, KK ke tak KK ke, kilang dia ke, dia punya QC department ke. Kita tak tahu benda tu. Tapi benda yang kita kena buat adalah kena tunjukkan betapa kita
bencinya kita dengan perbuatan ini. Okay? Nak tak nak kita kena tunjukkan. Jangan tunjuk kita ni terlalu dipanggil apologetic. Okay. Kata tak apa, kena tunjuk rahmah, orang tak tahu lagi. So tak tahu siapa punya kerja kita tak tahu. Memang kita tak boleh nak tunjuk siapa-siapa. Tapi kemarahan kita kena tunjukkan. Tidak redha kita kena tunjukkan. Dia kena cerita benda ni pada orang. Kalau nak tulis kat Facebook ke, nak bercakap dengan orang yang, kalau kita ada kawan yang tak beriman pada Allah Ta'ala, kena tunjuk izzah kita sebagai orang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman tu cerita lain. Lepas habis penyiasatan, kita hukumlah. Okay. So Allah Ta'ala kata pada Zulkarnain, imma an tu'adziba. So kamu azab mereka ni. Azab ni bukan semestinya azab pembunuhan, tapi kekerasan kepada mereka. Wa imma an tattakhidha fihim husna. Ataupun kalau kamu boleh ambil kebaikan daripada mereka, ambil kebaikan. Sama ada kamu ambil manfaat daripada mereka, ataupun yang lebih besar adalah kamu berjaya Islamkan mereka, bawa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi SAW sebut, la an yahdillahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin ni'am. Okay? Ataupun humrin ni'am. Okay? Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala nak berikan hidayah kepada seorang lelaki melalui kamu, itu lebih baik daripada humrun ni'am. Daripada humrin ni'am maksudnya unta yang berwarna merah, yang sangat jarang dan harganya sangat mahal. Okey. Ayat yang Nabi SAW beri kepada Ali bin Abi Talib ketika peperangan Khaybar, saya tak ingat lebih kurang. Okay. So imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna, dengan mereka beriman pada Allah Ta'ala. Nabi SAW pun memberi pilihan yang sama. Ketika mana Nabi nak pergi perang dengan satu kaum, maka Nabi akan bagi option, sama ada masuk Islam ataupun bayar jizyah. Maksudnya mengiktiraf Islam sebagai kerajaan dan kamu bayar cukai pada kerajaan Islam, ataupun pilihan ketiga, kita perang. Okay, salah satu daripada tiga. Ini cara Nabi tunjuk izzah. Okay, tak ada Nabi kata okey kita buat perbincangan ada perjanjian macam mana nak buat kontrak sosial ke apa ke. Okay. So Nabi tunjuk izzah terus sebagai orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, lalu bila mana Allah Taala bagi pilihan kepada Zulkarnain, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu. Adapun orang-orang yang zalama, kita sebut dah dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala guna perkataan zalama, bukan bermakna zalim, tetapi makna dia kufur atau syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu orang yang memilih untuk kufur dan syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fasawfa nu'adzibuh, kami akan mengazab mereka, kata Zulkarnain. Thumma yuraddu ila rabbih, kemudian dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, dan diberikan azab yang nukra, yang tak terbayang dalam kepala dia. Nukra daripada perkataan nakirah. Nakirah ni benda yang tak terbayang dalam kepala kita. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah azab yang mungkin kita dengar, azab daripada api menyala-nyala, yasla naran tasla naran hamiyah, ada dilayurkan di atas api. Tetapi benda yang kita dengar tu, dia tidak memberikan gambaran sebenar. Sebab azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah azab yang Allah Ta'ala bila cerita tentang azab ni, alim, pedih, sakit, azim, hebat, syadid, dahsyat. So Allah Ta'ala bila cerita azab ni, Allah Ta'ala datangkan dengan adjektif yang melampau. Okay, nak tunjukkan hebat dan dahsyatnya azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Zulkarnain kata fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, dia akan diazab dengan azab yang tak terbayang dalam kepala dia, nukra. Okay. Tetapi wa amma man amana wa 'amila salihan, adapun orang yang beriman dan beramal saleh, falahu jazaan
Okey, maka bagi orang yang beriman dan beramal saleh pula, okey, maka baginya jazaan, ada ganjaran, ada balasan. Al-husna, apa dia al-husna? Kalau bagi sisi Zulkarnain, maka ia adalah kebaikan-kebaikan daripada perkataan hasan. Di sisi Allah Subhanahu wa taala pula, al-husna adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang dapat masuk syurga Allah taala, dia dapat syurga dan ada ziyadah, ada yang lebih dari hebat daripada syurga Allah taala. Apa dia? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Okey, lihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan kata perintah Zulkarnain sebagai raja, sebagai pemerintah. Bila ada orang beriman pada Allah Ta'ala, tengok, dengan orang kafir mula-mula nu'adzibuhu, datang terus nak azab. Tapi dengan orang beriman, wasanaqulu lahu min amrina yusra, bila bagi arahan, bila bagi perintah, bila bagi bercakap dengan mereka, semua benda yang yusra, dengan mudah. Sesama orang beriman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kita azillatin 'alal mu'minin. Allah Ta'ala sebut tentang Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sesama orang beriman pada Allah Ta'ala, kita tunjukkan rahmah, tunjukkan kasih sayang, tunjukkan adillah, tawaduk kita dengan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada sebahagian orang dengan orang beriman laju dia. Saya suka bagi contoh tempat saya duduk lah, Arab Saudi. Arab Saudi ni bila Pakistan, Indonesia, apa lagi negara Islam yang ada, Sri Lanka, so dia punya layanan dia kurang sikit. Okay. Tapi bila Amerika, mana lagi, Eropah, Europe, Amerika, tengok layanan dia macam mana. Okay, so teguran Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, dengan orang beriman tunjukkan kita rendah diri. Kita dalam Facebook pun dengan orang kafir tak sehebat kita perang dengan orang beriman. Okay, ada dengan sesama orang beriman pun dahsyat kita punya bahasa dia. Tapi dengan orang kafir, kita kena rahmah, kita kena rahmah. Dia ada limit dia. Memang kita nak orang kafir ni beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala pun suruh kita guna bahasa yang baik. Tapi kalau dengan orang tak beriman kita guna bahasa baik, dengan orang beriman patutnya lebih lagi kita guna bahasa yang baik. Okey, so Allah Ta'ala kata wasanaqulu lahu min amrina yusra. Dengan orang-orang beriman, maka bagilah kalau orang kata kenapa ada double standard. Okay, double standard dengan orang yang beriman pada Allah Ta'ala adalah tuntutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melainkan pada hak-hak yang melibatkan maslahat orang ramai, ini perlukan kepada keadilan. Kalau tak, sentiasa utamakan orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Habis selesai cerita Zulkarnain pergi ke tempat terbenamnya matahari. Lalu thumma atba'a sababa. Ada sebab yang menyebabkan Zulkarnain nak pergi ke tempat lain. Okay. So kenderaan dia ke, ataupun ada laporan pada dia ke, so menyebabkan Zulkarnain dia tergerak hati dia untuk ikut sabab. Okay. Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala nak dia pergi ke bahagian timur pula. Lalu Allah Ta'ala jadikan untuk setiap apa yang Zulkarnain buat tu ada sebabnya, ada benda yang menyebabkan dia buat benda tu. Hatta idza balagha matli'ash syams, sehinggalah dia berjalan-jalan-jalan, sehinggalah dia sampai ke tempat terbitnya matahari, tulu'ush syams. Ya. Dan Zulkarnain mendapati wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Lalu Zulkarnain mendapati bahawa matahari ini terbit di atas satu kaum, ada satu masyarakat dekat situ yang lam naj'al lahum min duniha sitra. Dia tidak ada protection antara dia dengan matahari. Okay. Tak ada protection ni, maka macam-macam pandanganlah datang. Okay, pandangan macam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Okay. Kebanyakan
para sahabat ataupun tabi'in, mereka mengatakan bahawa makhluk ini adalah makhluk yang hidup dengan air. Dia hidup dengan laut, duduk tepi laut ke tepi sungai ke, maka mereka ni tak perlu kepada protection daripada matahari. So panas, rendam dalam air. Malam pun kalau rasa sejuk dekat dalam air, keluar. So sebab apa, sebahagian daripada salaf mengatakan bahawa golongan ni adalah orang yang hidup dalam air. Sebab tu mereka tak perlu sitra, perlindungan daripada matahari. Namun sebahagian lagi mengatakan bahawa orang-orang ini adalah orang-orang yang hidup tanpa pakaian. Dia tidak berpakaian. Sebab perlindungan kita daripada matahari adalah pakaian kita dan rumah kita. Dan ini kita panggil nafkah yang perlu disediakan oleh suami pada isteri dia. Nafkah seorang suami pada isteri dia mestilah benda yang taqikumul harra, sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Bila menyediakan perlindungan kepada isteri dan anak-anak dia, mestilah perlindungan yang selamat daripada alam ni. Maksudnya kat alam ni ada hujan, ada panas, ada salji, ada macam-macam hal yang berlaku. So nafkah tu hanya terjadi bila isteri dan anak-anak selamat daripada benda ni. Dan dekat dunia ni juga ada orang-orang yang suka buat jahat. Daripada pencuri, daripada orang yang mata dia liar, daripada wartawan M-Star online yang suka cari keaiban orang. So antara bentuk nafkah juga ialah apabila taqikum ba'sakum. Manusia ni dia ada ba'as, dia ada sifat-sifat buruk dalam diri dia, yang menyebabkan orang tak selesa dengan dia. So isteri dan anak-anak mesti dipelihara daripada ini, barulah nafkah tu jadi nafkah. Sebab Nabi SAW kata rizquhunna wa kiswatuhun. Pakaian yang dimaksudkan adalah pakaian yang mampu memelihara daripada alam ni, sejuk panas, dan memelihara daripada sifat-sifat buruk manusia. Lalu tadi satu pandangan kata mereka ni kaum yang duduk dalam air, tak perlu kepada perlindungan daripada matahari. Satu lagi kata kerana mereka ni tidak berpakaian. Satu lagi pandangan kata mereka ni tidak ada rumah. Mereka hidup secara pindah randah ataupun duduk dekat gua-gua, yang menyebabkan mereka tak ada benda yang menghalang mereka daripada cahaya matahari. So umumnya min duniha sitra, lam naj'al lahum min duniha sitra. Tak ada benda yang menghalang antara mereka dengan cahaya matahari. Kadzalik wa qad ahatna bima ladayhi khubra. Saya bila nak cerita ayat ni dia susah sikit nak cerita. Kita tengok jap apa muallif rahimahullahu taala kata. Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra. Kata muallif rahimahullahu taala, ay al-qawl alladhi qulna wal wasf alladhi wasafna lak min hali dzul qarnain wa qad ahatna bima ladayhi khubra min quwwatin wa asbabin maddiyah wa ruhiyah, ay ilman kamila. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, sebab benda yang Allah Taala bagi pada Zulkarnain ni kadang-kadang nampak macam dia satu bebanan kepada seorang pemimpin. Jumpa dengan orang yang tak ada kita kata apa, marafiqul ammah, tak ada keperluan asas, tak ada. Seorang pemimpin jumpa dengan satu kaum yang tak ada keperluan asas, tak selamat daripada matahari. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu bahawa semua benda yang Allah Ta'ala bagi pada Zulkarnain ni kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu bahawa Zulkarnain dia ada kemampuan untuk selesaikan masalah. Sebab Allah Ta'ala takkan bagi tanggungjawab kat kita, Allah Ta'ala takkan bagi ujian kat kita yang kita tak mampu nak berhadapan dengan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala takkan bagi bebanan pada kita melainkan benda yang Allah Ta'ala tahu kita boleh berhadapan dengan dia. Dan Allah Ta'ala tahu khubra, Allah Ta'ala ada pengetahuan tentang bima ladaihi, apa yang ada pada Zulkarnain yang membolehkan dia untuk menyelesaikan masalah kaum ni.
Okey. Tapi Allah Ta'ala tak ceritalah apa dia buat. Okey. So Allah Ta'ala bagi ayat macam tu je. So bila orang datang bagi tahu masalah pada Zulkarnain, Allah Ta'ala cerita dia ada kemampuan untuk selesaikan masalah. Dan ini benda paling utama perlu ada pada pemimpin. Sebab bila kita cari pemimpin, kadang kita cari yang popular. Kita cari orang yang apa yang kita selalu cari, amanah. Kan, orang yang amanah untuk melaksanakan tanggungjawab dia. Tetapi dalam nak memilih pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa al-qawiyyu al-amin. Inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Pemimpin ini adalah orang yang kita pilih untuk mewakili kita. Okey, untuk menjaga hal ehwal kita. Okay, lalu Allah Ta'ala tengok, bila Allah Ta'ala sebut Al-Amin tu ada, sifat amanah tu ada. Pemimpin mesti ada sifat amanah. Tetapi Allah Ta'ala mulakan dengan Al-Qawi, kemampuan dia untuk memimpin. Okay. Ada orang yang nak jadi pemimpin, dia baik, soleh, jaga amal ibadah dia. Okay. Tapi Nabi SAW kata pada Abu Zar, innaka mru'un dhaif. Wahai Abu Zar, kamu tak ada kelayakan untuk jadi pemimpin. Abu Zar seorang yang soleh. Abu Zar ni dikenali sebagai apa? Abul Masakin. Orang miskin bila ada masalah nak dapat bantuan kerajaan pada zaman Bani Umayyah, zaman Uthman bin Affan. So mereka pergi pada siapa? Pada Abu Zar. Abu Zar orang yang mempertahankan, memperjuangkan orang-orang miskin. Itu pun Nabi SAW kata pada dia, kamu tak ada kelayakan untuk jadi seorang pemimpin. Sebab pemimpin ni bukan hanya amanah, tapi ada kelayakan untuk jadi pemimpin. Kalau masalah negara, ada masalah ekonomi, maka pemimpin ni dia ada pengetahuan dalam ekonomi. Negara ada masalah sosial, maka pemimpin ni mesti ada orang yang ada pengetahuan tentang macam mana nak berhadapan dengan masalah sosial. So ini yang ada pada Zulkarnain. Allah Ta'ala bagi pada dia kerana Allah Ta'ala tahu dia mampu untuk memberi penyelesaian kepada masalah ini. Okay, so jangan pilih pemimpin hanya kerana popular, kerana saya sayang dia. Okay, lalu dialah jadi pemimpin saya. Okay, baik. Thumma atba'a sababa. Lalu kemudian bila selesai dengan golongan yang ada dekat matli'ash syams, tempat terbitnya matahari, maka kemudian thumma atba'a sababa. Datang pula satu sebab lain yang menyebabkan Zulkarnain meneruskan perjalanan dia. Lalu Zulkarnain datang sebab, dia pun ikutlah sebab tu. Hatta idza balagha bainas saddain. Lalu dia berjalan sehinggalah dia sampai dekat bainas saddain. Antara sad adalah empangan, ataupun sad ni adalah benda yang menghalang. Okay, kat sini maksudnya adalah dua bukit. Sad adalah dua bukit. Dinamakan sad sebab dia menghalang orang daripada masuk ke kawasan tu, susah nak masuk. Sebab sad ni dia bentuk dia, saya sebut tadi awal-awal, sad ni maksud dia empangan. Okay, sebab empangan ni bentuk dia, fungsi dia adalah menghalang air daripada keluar. Okay, so bentuk sad adalah benda yang menghalang sesuatu untuk sampai ke situ. Okay, dan yang paling jelas, sad yang paling kuat adalah bukit ataupun gunung. Okay, hatta iza balagha bainas saddain. So Zulkarnain ni dia berjalan sehinggalah dia berada di antara dua bukit. So dia ada dekat lembah, ya, ataupun dekat lereng bukit. Wajada min dunihima qauma. Lalu dia dapati dekat sana ada qauma, ada satu kaum. La yakaduna yafqahuna qawla. Mereka ni la yakadun, hampir-hampir, la yakad maksudnya mereka hampir-hampir, bukannya tak faham, tapi hampir-hampir la yakaduna yafqahuna qawla. Mereka hampir-hampir tidak memahami kata-kata orang. Okay, sebab kalau Allah Ta'ala kata mereka tak faham langsung kata orang, maka macam mana mereka boleh faham nak berinteraksi dengan Zulkarnain? Maksudnya ada bahasa yang mereka boleh guna untuk berinteraksi dengan Zulkarnain. Okay, kemungkinan Zulkarnain belajar bahasa mereka, ataupun mereka bercakap dengan bahasa universal. Apa bahasa universal? Bahasa isyarat. Sebut macam ni je orang tahu. Ni pergilah satu dunia pun, bagi tangan ni orang tahulah, suruh tunggu. Okay.
So Allah Ta'ala bagi tahu kaum ni la yakaduna yafqahuna qawla. Mereka ni tidak memahami bahasa orang, pertuturan orang. Okey. Tetapi Allah Ta'ala tak bagi tahu bahawa mereka ni tak faham bahasa mereka, ataupun mereka ni tak ada tamadun, mereka ni tak ada bahasa mereka. Mereka ada cara hidup mereka. Okay, tapi oleh kerana mereka duduk dekat dekat satu kawasan yang menghalang perjalanan orang untuk jumpa mereka, ataupun mereka jumpa orang, menyebabkan mereka tidak berinteraksi dengan masyarakat luar. Okay, maka orang bila kisah ni dia akan kait dengan Ya'juj dan Ma'juj nanti. So lalu ada orang dia nak cari Ya'juj dan Ma'juj kat mana? Dia pun carilah antara dua lereng bukit. Pergilah daripada Mongolia masuk kat China, pergi kat Turki, untuk cari dekat mana kawasan Ya'juj dan Ma'juj ni. Sebab Allah Ta'ala cerita Ya'juj dan Ma'juj ni dia bainas saddain. Mereka duduk dekat kawasan yang antara dua bukit, yang mana lepas ni Zulkarnain kita akan cerita macam mana dia boleh bina tembok yang setinggi dua bukit ni pada zaman di mana tak ada konkrit, tak ada bahan-bahan untuk ni. Tapi dia boleh bina satu tembok yang lagi kuat daripada konkrit. Okey, dan ajaibnya tembok ni, bila Ya'juj dan Ma'juj cuba pecahkan, tembok tu akan baik dengan sendirinya. Okay. Sampailah hari di mana Allah Ta'ala tentukan datangnya hari kiamat atau tanda besar hari kiamat, di mana pada waktu tu habis dah benda yang membolehkan tembok tu untuk baik dengan sendirinya, dia dah habis dia punya apa benda dia kata? Power dia. Macam tu lah, lebih kurang power lah. So kita pun, apa teknologi yang sehebat tu pada zaman sekarang? Buat dinding ni, pecah dinding, dia baik sendiri. Tak ada. Tapi Zulkarnain boleh buat. Hebat Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada Zulkarnain. So la yakaduna yafqahuna qawla. Mereka hampir tidak boleh memahami bahasa orang lain. Okey, maka ini adalah satu keaiban. Sebab tu Nabi SAW suruh kita belajar bahasa orang lain. Nabi hantar Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa orang Yahudi. Bila orang Yahudi ada dekat Madinah, lalu nak dengar pertuturan mereka, nak tahu apa mereka buat. So kalau tak faham bahasa mereka, macam mana kita nak tahu apa mereka buat? So Nabi minta Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa orang Yahudi. Bahkan ada perkataan-perkataan diriwayatkan daripada Nabi SAW. Nabi bercakap dengan bahasa orang-orang Parsi, orang-orang Iran. Kedatangan orang Iran banyak ke Madinah Al-Munawwarah menyebabkan ada perkataan-perkataan yang Nabi SAW belajar. Ada satu riwayat, walaupun riwayat ni riwayat yang bukan hadis, tetapi man ta'allama lughata qaumin amina syarrahum. Siapa yang belajar bahasa satu kaum, dan ini para ulama guna benda ni walaupun dia bukan hadis Nabi SAW. Man ta'allama lughata qaumin amina makrahum syarrahum ataupun makrahum. Siapa yang belajar bahasa sesuatu kaum, dia akan selamat daripada makar dia, daripada perancangan buruk dia, daripada keburukan kaum tersebut. Maka sunnah Nabi SAW, Nabi hantar orang yang berkemampuan untuk belajar bahasa satu kaum, hantar belajar. Kita ada kaum yang duduk dengan kita, kita nak boleh berinteraksi dengan mereka dengan baik. Mereka belajar bahasa kita, kita belajar bahasa mereka. Kita ada Mandarin, kita ada Cantonese, kita ada Tamil. Dan kalau kita boleh, kita belajarlah semua bahasa yang ada. Dan kita perlu pada Al-Quran juga. Maka kalau boleh kita belajar bahasa Arab, kita belajar bahasa Arab. Lagipun orang Arab pun dah ramai dah dekat sekeliling kita. Lalu nak berinteraksi dengan mereka dengan baik, maka pelajarilah bahasa mereka. Wallahu ta'ala a'lam. So kita stop setakat ni dulu. Ada soalan? Tak ada, alhamdulillah.